sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, ya, saya doakan agar kita semua, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat, ya, dan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat membaca surah Yasin dan seterusnya tahlil dan mengaminkan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal soleh kita dan mudah-mudahan, ya, pahala-pahalanya jika ada sampai kepada mereka yang kita niatkan sebentar tadi. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran sekalian, ya, pada pagi ini saya nak kongsi berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman, ya. Walaupun sebahagian besar daripada kita memang sudah mengetahui, ya, tetapi sebagai suatu peringatan kepada kita termasuk saya, ya, agar kita menjaga batas-batas perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, ya. Supaya kita sentiasa beringat bahawa banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, ada kalanya kita sedar dan banyak masa juga, ya, ada kalanya kita tidak menyedari tentang perkara-perkara yang kita ungkapkan, yang kita buat dalam bentuk tindakan, ya, yang boleh membatalkan iman kita, ya. Walau bagaimanapun, ya, kita sentiasa untuk mentajdidkan, memperbaharui, ya, maknanya dosa-dosa kita itu dengan apa? Dengan kita beristighfar, ya. Kita baharui dengan la ilaha illallah, ya, dengan istighfar, dengan taubat, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kalau kita melihat kepada definisi iman itu sendiri, ya, yang menyatakan tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amal bil jawarih. Apakah iman? Iman itu ialah at-tasdiq bil qalbi, iaitu membenarkan dengan hati, ya. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebulat hati kita, kita mempercayai. Kita percaya dengan kenabian Nabi, ya, semua Nabi, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya dengan sebulat-bulatnya dari sudut i'tiqadnya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi lagi selepas itu. Begitulah juga kita membenarkan, ya, semua utusan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut i'tiqadnya, ya. Yang kedua, ya, yang seterusnya dari i'tiqadnya, ya, kita mempercayai perkara-perkara yang ghaibiyat, ya, yang kita tak nampak, ya. Kita percaya adanya para malaikat, kita percaya adanya hari pembalasan, ya, selepas daripada kehidupan di dunia ini, kemudian kita dimatikan, ya. Kemudian ada kehidupan ataupun kebangkitan semula, dan ini termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat, ya. Maknanya iaitu yang berkaitan dengan i'tiqad, ya, kepercayaan, ya, keimanan kita kepada perkara yang ghaib, ya, termasuklah qada dan juga qadar, ya. Qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adanya hari pembalasan, ya, adanya mahsyar, ya, adanya titian sirat, yang itu semua kita percaya. Maknanya, ya, sekiranya ada komponen-komponen daripada perkara-perkara tersebut yang kita tidak yakin, yang kita menyanggahi, ya, tak percaya, maka ketika itu, ya, iman kita terhakis, ya, iman kita ada cacat celanya dan ada kalanya boleh membatalkan iman tersebut. Jadi yang seterusnya, ya, dengan perkataannya di dalam definisi al-iqraru bil lisan, ya, maknanya kita ikrar, ya, dengan lidah, maknanya dengan perkataan. Apakah dia, ya? Jadi perkara-perkara yang seumpama ini, ya, kita kena jaga, ya, pengakuan-pengakuan yang mengandungi ungkapan kekufuran, ya,
ungkapan-ungkapan yang boleh membatalkan iman, penafian akidah kita, contohnya saya sekarang ni bukan beragama Islam lagi, iaitu terang-terang, maknanya ungkapan-ungkapan tersebut boleh membawa kemurtadan, iaitu murtad, ataupun ungkapan-ungkapan kita menyanggahi, ataupun tidak setuju dengan syariat-syariat Islam, yang itu juga boleh membawa kepada kekufuran ataupun perkara yang membatalkan iman. Ada orang dia tidak mengamalkan amalan-amalan Islam, tetapi pada masa yang sama dia mempercayai bahawa perkara-perkara itu menjadi kewajipan kepada kita. Dia tak solat, tapi dia percaya bahawa solat itu wajib. Dia kadang-kadang tak puasa dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak dia tetap mempercayai bahawa puasa itu wajib. Bila mana dia mengingkari akan kewajiban tersebut, dia kata solat tak wajib, puasa tak wajib, menutup aurat itu bukan suatu kewajipan, maka yang itu perkara-perkara yang seumpama dengan itu, ungkapan-ungkapannya boleh membawa kepada terbatalnya iman. Yang seterusnya sahabat-sahabat sekalian, iaitu perkara yang membatalkan iman, iaitu kalau iman wal amal bil jawarih, iman itu kita mesti buktikan dengan apa? Dengan perlakuan kita, dengan perlakuan. Dengan yang pertama tadi, tasdiq bil qalbi, yang maknanya komponen dengan hati. Yang kedua, maknanya dengan ungkapan kita. Dan yang ketiga, wal amalu bil jawarih, begitulah juga boleh terbatal iman dengan apa? Dengan gerak tindak kita. Dengan gerak tindak kita, contohnya kita sendiri menyembah berhala. Yang itu terang-terang dengan perbuatan kita menyembah berhala, yang itu merupakan satu tindakan kemurtadan selain daripada ungkapan tadi, kemudian diikuti dengan gerak tindak kita menyembah berhala ataupun menyembah apa-apa sahaja, pokok ke, yang percaya dengan animisme, yang itu merupakan perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, akhir-akhir ini kalau kita melihat banyak perkara dari sudut fahaman liberalisme, fahaman pluralisme, yang ini juga merupakan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Dan kita melihat perkembangan yang terkini, fatwa berkaitan dengan apa? Dengan Sisters in Islam, yang mana di dalam fatwa negeri Selangor yang mereka mencabar fatwa tersebut, alhamdulillah, maknanya keputusan tersebut masih kekal, bahawa fahaman-fahaman liberal dan juga fahaman pluralism adalah menuju kepada kesesatan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, banyak lagi fahaman-fahaman tentang liberalisme yang mana memperjuangkan LGBT, yang ini juga maknanya menyalahi syariat. Syariat yang mengatakan bahawa perkara-perkara yang seumpama ini haram dalam Islam, tetapi kita ada sebahagian daripada kita yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, bahawa ini merupakan hak asasi manusia. Jadi manusia faham apa yang dia perlu buat. Maknanya kalau dia seorang lelaki mencintai ataupun menyayangi seorang lelaki dalam konteks yang menyalahi dari sudut syaraknya, maka apa salahnya? Ini semua hak asasi manusia. Jadi perkara-perkara seumpama ini, yang mana fahaman-fahaman tersebut adalah fahaman-fahaman liberal, fahaman-fahaman plural, yang mahu dinormalisasikan dalam kehidupan kita, maknanya ini juga termasuk dalam apa? Dalam perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tengok ramai yang bertutup aurat pun
yang berkopiah pun kadang-kadang ada yang fahaman liberal, menyokong perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berhati-hatilah, dan salah satu daripada caranya kita sentiasa memperingatkan diri kita, sentiasa bermuzakarah, sentiasa menghadiri kuliah-kuliah untuk mendalami perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, untuk kita mengukuhkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan perkara-perkara ghaibiyat, yang mana kadang-kadang dipersoalkan sejak akhir-akhir ini dengan logika akal yang ada pada mereka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita teruskan untuk kita sama-sama mengikuti kuliah-kuliah ataupun majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayat dan juga mengekalkan kita di dalam iman dan juga taqwa, insya-Allah. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Fadil Ustaz Haji Ihsan di atas pimpinan bacaan suratul Yasin dan juga tahlil bacaan doa serta tazkirah ringkas yang diberi sebagai peringatan kita bersama. InsyaAllah sama-samalah kita doa supaya diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak cucu keturunan kita yang akan datang dijauhkan daripada perkara-perkara yang menjebakkan diri kita di dalam lupusnya iman kita. InsyaAllah kita doakan semoga Allah kuatkan iman kita, tabahkan hati kita dalam setiap apa sahaja ujian yang Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah halaqah maya kita. Jangan lupa selepas ini seperti biasa kita ada zikir al-maqsurat sukhra dan juga pukul 8 pagi ada kuliah duha bersama dengan Prof Suki. InsyaAllah. Suki. Ya Ustaz. Betul. Pukul apa? Pukul 8 sekejap sahaja lagi. Okey, baik. InsyaAllah untuk itu saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.